muflisi yang sedang memerintah ataupun yang belum memerintah. Jadi terima kasih Profesor. Tadi saya sambunglah apa yang saya cakap. Dalam masa yang sama saya ingin menjawab Profesornya poin. Budget Barisan Nasional 251.6 bilion. Budget Pakatan Rakyat 233 bilion. Yang mana yang cepat muflisnya kalau ikut betul di Profesor? Yang banyak atau yang sedikit? Jadi itu hanya penjelasan saya. Jadi apabila kita bercakap menambahkan disposable income, menambahkan pendapatan di tangan, di poket rakyat, Pakatan Rakyat ini sebenarnya akan menjadi negara ini negara berkebajikan, welfare state dalam secara berstruktur, bukannya terus-terus. Misalnya kita pertama sekali ialah menurunkan harga minyak sebagai negara penghasil minyak, dan yang paling penting tuan-tuan di Sabah ini, sebab sini semua orang Sabah, kita akan menubuhkan satu syarikat minyak yaitu Petro Sabah. Peruntukan telah disediakan sebanyak 2 bilion untuk menubuhkan syarikat minyak untuk negeri Sabah. Saya tujuan menubuhkan syarikat minyak Sabah ini tuan-tuan adalah sebagai menepati aspirasi penubuhan Malaysia tahun 1963. Sebab kita menandatangani perjanjian dengan Petronas ini dalam keadaan yang begitu suspense, begitu menjadi tanda tanya sampai sekarang. Di Sabah, Petronas sejak ditubuhkan baru membayar kita 7.2 bilion royalti daripada 431.6 bilion yang telah diambil minyak oleh Petronas. Maka itu tuan-tuan, selain daripada kita menuntut, bukan lagi menuntut, melaksanakan 20% royalti yang lebih kurang kita akan mendapat dalam kadar sekarang ialah 3.2 bilion. Bermakna kalau kerajaan Barisan Nasional memberi minyak kepada Sabah selama 30 tahun, 38 tahun sebanyak 7.2 bilion, kerajaan Pakatan Rakyat akan berinya dalam tempoh 2 tahun. Dan saya beritahu tuan-tuan, kenapa kita mau buat syarikat minyak Petro Sabah? Karena selama ini syarikat cari gali minyak dimonopoli oleh satu syarikat saja, syarikat Sapura Kencana milik anak bekas Perdana Menteri. Bayangkan tuan-tuan, dalam tempoh 24 tahun kalau minyak Sabah ini habis, yang ada tinggal minyak angin. Apalagi yang tinggal? Maka itu syarikat Petro Sabah, kerajaan Pakatan Rakyat telah memperuntukkan lebih kurang 1 bilion untuk menubuhkan untuk syarikat Petro Sabah sahaja mencari gali minyak di Sabah. Jadi maknanya turun sudah 1 bilion. apa yang turun? Tidak, ini kita nanti kalau kamu mau detail saya ada di sini, tidak ada masalah. Kadang-kadang kita bercakap ini tidak biasa. Ya. Research dulu, baru cakap. Ya, itu ringkaskan, Saudara Muslim. Please. Oke, kalau kamu mau detail saya baca di sini, oke? Tapi masalahnya kita masalah dengan masa. You want me to read? I can read, no problem. Oke, budget Barisan Nasional untuk perumahan, saya bagi tahu tuan-tuan, perumahan ini perkara penting. Daripada 251.6 bilion, Barisan Nasional hanya memperuntukkan 1.9 bilion untuk perumahan rakyat. Dan kalau mau pecahannya, Prima mendapat 1 bilion, SPNB 320 juta, Jabatan Perumahan Negara 543 juta, Kementerian Perumahan untuk rumah terbengkalai 100 juta.
jumlahnya ialah 1,9 bilion ataupun 0,76% sahaja daripada jumlah keseluruhan bajet 251,6 bilion. Bermakna kerajaan yang prihatin dengan rakyat ini hanya memperuntukkan tidak sampai 1% untuk perumahan rakyat. Dalam bajet Pakatan Rakyat diperuntukkan 3% daripada jumlah 233 bilion itu untuk perumahan negara, perumahan rakyat. Kemudian dalam detail tadi tentang menumbuhkan minyak tadi. Sekejap ya tuan-tuan. Oh, tahu lagi. Baru mencari data. Ada di sini. Kalau baca saja tidak siok. Kalau begitu belum ada kapal lagi dong. Tadi satu perkara yang penting sekali ialah tuan-tuan, selain daripada minyak ialah kabotage policy. Saya ingat Datuk Rahman akan menjelaskan kabotage policy. Apa itu kabotage policy tuan-tuan? Hari-hari kita dengar ceramah orang cakap pasal kabotage policy. Kabotage policy ini latar belakangnya ialah di bawah Cargo Redirection Policy, di bawah NPP, National Port Plan, yang ditubuhkan pada 1988. Tujuan kabotage policy ini kepada yang tahu adalah untuk mengurangkan peranan Singapura sebagai transshipment port, untuk mengurangkan peranan Singapura. Sebelum ini pengekspor dari Sabah atau pengimport dari Sabah menggunakan Singapore Port. Kita menggunakan pelabuhan Singapura. Ya, bila kita mengantar barang-barang kita ke Singapura, Singapura akan menggunakan barang-barang kita itu, ditambah sedikit value added, barang-barang itu diekspor sebagai produk Singapura. Pada tahun 1977, kerajaan menyadari peranan Singapura itu lebih penting daripada Port Klang dan juga Pulau Pinang. Ditubuhkanlah Johor Port. Johor Port dan seterusnya. Pada tahun 1979 dibuatlah satu peraturan baru di mana kapal-kapal daripada Sabah, Sarawak dan juga daripada luar negara tidak boleh memunggah, to load or unload. Kapal-kapal dari luar negara tidak boleh singgah di Kota Kinabalu, di Bintulu, di Sepanggar Bay, tapi mestilah ke Port Klang. Daripada Port Klang dari Kota Kinabalu 1,500 km. Kemudian barang-barang itu dipunggah kepada kapal-kapal yang berlesen di Malaysia, registered in Malaysia, owned by Malaysian. Barulah kapal itu menghantar barang-barang ke Sabah. Jadi saya bagi tuan-tuan contoh tambang daripada kos penghantaran kontainer 20 kaki daripada Port Klang ke Kota Kinabalu 2,436, ke Sendakan 3,236, ke Tawau 3,336, dari Lahad Datu ke Sendakan 4,168, dari Lahad Datu 4,386. Baik, saya kira Saudara Musli, kita sudah terbawas masa. Tapi ini kabotage. Boleh nanti kita sambung lagi kemudian. Jadi kalau kita lihat